Kita tunggu lebih kurang dalam 2 minit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Untuk kita sama-sama dengan para jemaah yang lain yang akan bersama dengan kita untuk kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya malam ini dapat lagi kita bersama dalam meneruskan kuliah hadis kita. Yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan hadis yang keempat di dalam kitab Arba'in Nawawi berkaitan dengan penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Jadi sebagai mukaddimahnya tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui bahawa Nabi SAW telah datang kepada kita dengan membawa risalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat berkaitan dengan banyaknya hadis dan banyaknya ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia ni tuan-tuan, maka kita tahu bahawa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW bukanlah kalam manusia, tetapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada 1400 tahun yang lalu tuan-tuan, berkaitan dengan kemajuan teknologi ini tuan-tuan masih lagi belum ada. Berkaitan dengan pengkajian berkaitan dengan penciptaan manusia ni belum ada lagi. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dalam Al-Quran berkaitan dengan penciptaan manusia secara detail, secara terperinci. Bilakah berlakunya alaqah, bila berlakunya mudghah, bila berlakunya fakasawnal 'idhama lahma. Semuanya perkara tersebut telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan dengan lebih detail dan Nabi menceritakan tentang secara terperinci apa yang berlaku 40 hari, kemudian 40 hari, kemudian apa yang berlaku. Kesemua itu yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan begitu juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia ataupun kepada bayi yang dalam kandungan tersebut. Maka dalam hal ini tuan-tuan, sebab itu dalam hadis yang keempat ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan satu hadis dengan mengatakan bahawa penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Baik, kita baca hadis tersebut tuan-tuan. Dikatakan bahawa Ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
Nabi SAW daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah Shadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaan di perut ibumu ataupun di dalam perut ibunya dalam bentuk nutfah, iaitu setitis air mani, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi bentuk alaqah, iaitu gumpalan darah, dan seperti masa itu, iaitu dalam 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, iaitu gumpalan daging, selama masa itu juga, iaitu 40 hari juga. Kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menulis 4 perkara, iaitu yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya dan kecelakaan dan kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga, hingga jarak di antara dirinya dan syurga hanya tinggal sehasta saja. Kemudian Allah SWT telah menentukan takdir telah mendahulunya, kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Dan ada seorang yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak di antara dirinya dengan neraka sehingga 1 hasta. Akan tetapi keturunan takdir telah mendahului dan ia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah ia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berkaitan dengan hadis ini, tuan-tuan, ada beberapa perkara yang menjadi perbahasan di dalam kitab Arba'in Nawawi dalam hadis yang keempat ini, tuan-tuan. Yang pertama iaitu berkaitan dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini, tuan-tuan, sangat-sangat detail. Dan kita faham, tuan-tuan, ada segelintir di kalangan para doktor, para ilmu perubatan dan sebagainya, mereka lebih arif tentang kejadian manusia ini bagaimana. Iaitu dengan 40 hari daripada air mani, kemudian dia berbentuk menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian daripada mudghah itu fakasawnal 'izama lahma. Maka kesemua perkara-perkara ini adalah hasil daripada kejadian manusia yang ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham, tuan-tuan, berkaitan dengan penciptaan manusia ini, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang gaib. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan 5 perkara yang menjadi 5 perkara ini merupakan perkara yang gaibiat, yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Yang pertama, Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah mengetahui tentang perkara-perkara bilakah terjadi ni kiamat. Kemudian Allah katakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Yang kedua, Allah katakan Allah tahu di manakah akan turunnya hujan. Dan yang ketiga ni Allah bagi tahu kepada kita, Allah tahu apa yang berlaku di dalam rahim-rahim manusia ataupun di dalam rahim-rahim manusia kamu. Maka dalam hal ni, tuan-tuan, kita katakan aspek yang ketiga ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui pada ketika itu. Maka sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, kita tahu bila berlakunya alaqah, bila berlakunya persenyawan, bila berlakunya perubahan pada bayi tersebut. Maka keseluruhan ini, tuan-tuan, nak menjadikan daripada setitis air mani itu menjadi seorang manusia ataupun seorang bayi, dia mengambil masa 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Maka setelah 40 hari, 40 hari yang sampai 40 hari yang ketiga, fasa yang ketiga itu, maka datanglah malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia untuk apa, tuan-tuan? Untuk menulis berkaitan dengan 4 perkara. Yang pertama berkaitan dengan rezekinya, yang kedua berkaitan dengan amalan dia, yang ketiga berkaitan dengan ajal dia, yang keempat berkaitan dengan sama ada dia bahagia ataupun dia ni celaka. Maka keempat perkara ini dia ada saling kait antara satu sama lain. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan berkaitan dengan penciptaan manusia ni, tuan-tuan, berlakunya perbahasan di antara para ulama muhaddisin ataupun para ulama yang menafsirkan hadis ini. Di antaranya berkaitan dengan bilakah janin tersebut ditiupkan roh, dan dan boleh ke tidak untuk digugurkan janin sebelum kedatangan roh ataupun ditiupkan roh ke dalam janin tersebut. Kemudian yang ketiga, andai kata sekiranya roh tersebut gugur, janin tersebut gugur sebelum ditiupkan roh, adakah perlu dinamakan ataupun diakikahkan, ataupun setelah mana cukup 120 hari maka dia dah berbentuk menjadi seorang bayi ataupun satu bayi, maka dan gugur, maka apakah boleh untuk diakikahkan ataupun dinamakan? Maka kita lihat ini perbahasan yang kita akan bincangkan pada sebentar lagi.
Maka pada permulaannya tuan-tuan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa haddatsana, dikatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dia katakan sesungguhnya telah menjadikan khabar kepada kami, menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis ini tuan-tuan, Ibn Abbas dia memulakan tentang wa huwa as-sadiqul masduq. Gelaran yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sadiqul wal masduq. Apa dia? Yang dipercayai, dipercayai, yang benar dan dibenarkan. Itu istilah dia, yang benar dan dibenarkan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Ibn Abbas menyatakan Nabi SAW ini sadiqul masduq? Kerana dalam hadis ini tuan-tuan, keseluruhan hadis ini ialah menceritakan perihal berkaitan dengan perkara yang ghaibiat. Macam mana perkara yang ghaibiat? Iaitu berkaitan dengan janin. Janin ni tuan-tuan kita tak nampak apa yang berlaku. Sebab itu kalau kita lihat berkaitan dengan ada setengah, dia bergantunglah pada zaman dahulu mengatakan bahawa kecanggihan teknologi dan sebagainya. Orang zaman sekarang dia boleh tengok sama ada bayi tersebut cacat ataupun tidak dan sebagainya. Ala kulli hal, ada perbahasan ataupun khilaf di kalangan ulama mengatakan andai kata bayi tersebut telah ditiupkan roh, maka diharamkan untuk menggugurkan walaupun dalam keadaan tersebut kita tahu bayi itu cacat dan sebagainya. Tapi itu ada perbahasan di kalangan ulama. Jadi nak katakan bahawa kita tak tahu tuan-tuan, andai kata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan bayi tersebut mungkin dalam janin tersebut hasil kajian daripada para doktor katakan bayi ini tak cukup sifat dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam keadaan fasa dia dah matang. Contoh, dah nak lahir tuan-tuan, tiba-tiba Allah jadikan dia itu sihat wal afiat, cukup sempurna tubuh badan dia, tidak ada penyakit dan sebagainya. Wallahu alam, kerana itu adalah perkara-perkara ghaibiat, perkara yang termasuk dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala saja ketahui. Maka sebab itulah dalam hal ini, yang pertama sekali berkaitan dengan bayi, yang kedua berkaitan dengan ketentuan takdir dia. Takdir ni tuan-tuan bukan boleh kita main tulis-tulis ataupun boleh kita main nego-nego, tak boleh. Maka kerana apa tuan-tuan? Kerana takdir ini telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita sejak azali lagi. Dan bahkan sejak kita berada dalam rahim sahaja, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan kepada kita. Maka sebab itulah dalam hal ini dikatakan tahapan-tahapan ataupun tahap-tahap pembentukan janin. Yang pertama dikatakan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Yang pertama, dia akan menjadi 'alaqah, iaitu segumpal darah dalam masa 40 hari. Maka daripada setitis air mani ni tuan-tuan, dia nak sampai kepada usia 40 hari itu dia dah berlaku proses-proses persenyawaan, dah adanya bentuk dan sebagainya, dah bertukar menjadi 'alaqah dan sebagainya. Maka kerana itulah tuan-tuan, kita katakan dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan daripada air mani dia menjadi alaqah. Kenapa dinamakan alaqah? Alaqah ni tuan-tuan dinamakan sebagai alaq, benda yang bergantung. Iaitu kalau kita tengok janin ni tuan-tuan, bagaimana sifat dia bergantung. Dan alaqah ini digunakan dalam kaedah ataupun dalam bahasa Arab kerana alaqah ini dia menyerap ataupun dia menyedut. Kalau kita lihat ataupun dalam bahasa kita ada tuan-tuan, kita katakan alaq ni iaitu lintah. Lintah. Prinsip lintah ni bagaimana? Prinsip lintah ni dia melekat dan dia menyedut darah daripada benda yang dia lekat tersebut. Dan begitulah sifat janin ini, dia melekat pada rahim ibu dia dan dia menyedut segala makanan-makanan daripada ibunya. Kerana itulah dinamakan sebagai alaqah. Kita lihat tuan-tuan, indahnya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Zaman 1400 tahun yang lalu tuan-tuan, Nabi SAW tak ada masa. Nabi bukan kerja dia untuk nak tengok, nak buat satu kajian dan sebagainya, tak. Nabi SAW dia tugas dia ialah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, Allah kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi SAW itu berkata-kata dengan hawa nafsu Nabi SAW. Tetapi apa yang Nabi SAW bagi tahu, apa yang Nabi SAW sampaikan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan,
Apa yang terjadi, apa yang terlihat pada kita tuan-tuan melalui hadis Nabi SAW dan melalui apa yang dikatakan oleh bukti saintifik, dia adanya kebersamaan dan tidak ada penyelewengan ataupun tidak ada percanggahan antara satu sama lain. Maka sebab itulah dalam hal ini, tahapan yang pertama dikatakan mudghah. Kemudian yang kedua, yang pertama itu alaqah. Kemudian yang kedua mudghah. Dan apabila dah sampai kepada mudghah ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad bayi tersebut, ke dalam jasad janin tersebut. Maka sebelum berlakunya proses tersebut tuan-tuan, adanya suatu hadis Nabi SAW. Nabi menceritakan kepada kita berkaitan dengan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh, maka para malaikat akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bagaimanakah dengan ajalnya, bagaimanakah dengan nasibnya, bagaimanakah dengan rezekinya, dan bagaimanakah dengan segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, Allah kata apa? Allah kata, lihatlah di atas Lauh Mahfuz apa yang telah terkandung dalam Lauh Mahfuz tersebut. Maka dalam hal tersebut, andai kata bila Allah katakan tidak ada rezeki baginya, maka janin tersebut akan gugur. Ataupun ketika mana roh tersebut ataupun bayi tersebut tidak sanggup untuk memikul amanah tersebut, maka dia akan gugur menjadi darah. Tetapi apabila roh tersebut ataupun bayi tersebut dia memang mengatakan dia sanggup untuk menjadi khalifah dan sebagainya, dia berdasarkan kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditiupkan roh dalam jasadnya. Maka dituliskan kepadanya 4 perkara. Yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang amalannya, yang ketiga tentang ajalnya, yang keempat berkaitan dengan sama ada dia bahagia ataupun dia kecelakaan. Baik, berkaitan dengan rezeki tuan-tuan, sebab itu kita katakan setiap manusia yang hidup ini tuan-tuan, dia telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan rezekinya. Maka sebab itu jangan sesekali kita mengatakan bahawa orang mencuri rezeki kita. Tak ada istilah mencuri rezeki. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan, dalam masyarakat kita lah tuan-tuan, bila orang jual burger, contoh kita bagi simple ataupun contoh yang simple, orang jual burger tuan-tuan, datang orang yang lain, dia tengok ni burger ni macam laku, dia pun buka gerai burger tuan-tuan. Adakah itu perkara yang dilarang? Sebenarnya itu tidak perkara yang dilarang tuan-tuan. Dan kita lihat tuan-tuan, bagaimana rezeki ini telah disusun dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup dengan rezeki engkau sekian, ini cukup dengan rezeki engkau sekian. Sebagaimana contoh tuan-tuan, guru kami tuan-tuan menceritakan, kisah ini berlaku di tanah haram, di Makkah Al-Mukarramah. Suatu ketika tuan-tuan, dia biasalah di Mekah ni dia ada bin Daud, dia ada pasar-pasar, dia ada shopping mall dia, ataupun dia ada market-market untuk kita beli, contoh beli makanan-makanan, ataupun istilah kita kedai runcit lah. Di sana ada bin Daud dan sebagainya. Maka suatu hari tuan-tuan, ada seorang pemuda ini, dia datang, dia nak beli barang. Dia datang nak beli barang. Maka ketika itu tuan-tuan, dia datang ke kedai tersebut, lalu dia tengok, dia tanya, ada tak barang-barang yang aku nak beli sekian? Dia kata, oh, tak ada. Dia kata, sekarang tak ada. Tapi kalau kau nak beli barang tersebut, kau boleh pergi ke kedai sekian, kedai-kedai sekian ataupun kedai berhampiran dengan ni, ditunjukkan dan bahkan ditunjukkan, ini barang-barang di sini, dan kau boleh beli barang tersebut ataupun keperluan tersebut di sana. Maka pemuda ni tuan-tuan, dia tanya kepada tokek, dia tanya kepada owner kedai tersebut. Dia kata, aku heran dengan kau. Aku nak beli barang di kedai kau dan engkau kata barang tersebut tak ada. Tetapi engkau menunjukkan ke kedai mana yang ada, ataupun kau bagi tahu ke aku kedai mana yang ada. Takkah engkau takut bila aku pergi kedai tersebut, aku tak dapat beli barang kau? Jawapan pemuda ni tuan-tuan, jawapan tokek kedai ni, dia kata apa? Dia kata, setiap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Mungkin hari ini bukan rezeki aku, tetapi mungkin hari ini rezeki orang sekian, dan barangkali besok pagi ataupun akan datang ada rezeki aku. Dan tidak ada istilah orang curi rezeki ataupun menindas dan sebagainya, tak ada, dia kata. Kenapa? Kerana itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini prinsip yang perlu untuk kita pegang tuan-tuan. Tak ada istilah orang cakap, oh engkau berniaga ni sama dengan aku ni, lalas kena santau, lalas kena sihir dan sebagainya. Itu banyak berlaku pada khurafat kerana tidak percaya kepada rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita lihat, seorang manusia ni tuan-tuan, dia tidak akan mati sampailah rezekinya telah habis. Dia tidak akan mati sampailah rezeki dia telah habis. Contoh tuan-tuan,
Berapa ramai kita tengok tuan-tuan, orang yang dalam keadaan terbaring, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak boleh berjalan dan sebagainya, minum pun, makan pun dengan menggunakan susu dan sebagainya. Tetapi kita lihat tuan-tuan, umur dia panjang. Umur dia panjang. Kenapa tuan-tuan? Kerana rezekinya masih ada. Dan sebahagian juga perbahasan di kalangan ulama berkaitan dengan rezeki ni bagaimana. Contoh dia katakan bahawa rezeki yang Allah SWT telah tentukan kepada dia, contoh rezeki beras. Engkau dapat makan beras pada usia sekian-sekian saja. Itu rezeki juga. Contoh, lepas kau habis beras ni, rezeki yang Allah telah tentukan, contoh, usia kau 50 tahun, beras kau tak boleh makan dah. Engkau dah rezeki kau berkaitan dengan beras habis. Lepas tu apa? Lepas tu Allah dah tentukan, okey, lepas tu rezeki kau berkaitan dengan susu. Engkau hanya makan susu saja. Maka ketika dah terjadinya kesakitan, terjadinya banyaklah penyakit-penyakit yang terkena pada dia, dia tak boleh makan nasi, dia hanya minum susu dan sebagainya, dia tak boleh makan sekian-sekian, orang kena gout, dia tak boleh makan kacang dan sebagainya. Maka ketika itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, betul, Kak Rozaimah, alhamdulillah, memang ada begitu tuan-tuan. Memang ada pegangan-pegangan yang begitu, yang tak percaya kepada rezeki yang telah Allah tentukan. Maka orang yang contoh umur 50 tahun, Allah dah tentukan rezekinya tahap sekian, dia tak boleh makan sekian, dia tak boleh makan sekian. Maka kita nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, setiap orang telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kau banyak sekian, rezeki kau banyak sekian, rezeki kau bahagian dia sekian. Maka janganlah kita risau tuan-tuan. Kalau anda kata ada persaingan antara kita, perniagaan dan sebagainya, itu adalah ketentuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Kita kadang-kadang tak buka suara pun tuan, kita tak buka mulut pun, tetapi rezeki itu tetap sampai. Ada orang telefon sekian, kenapa nak beli barang? Padahal kita tak promosi pun. Tapi kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan itu adalah rezeki kita. Maka percayalah pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, dan jangan terlalu kita percaya kepada bomoh dan perkara-perkara khurafat ini. Dan yang kedua berkaitan dengan amalan itu tuan-tuan. Maka di sinilah dikatakan berkaitan dengan amalan, dikatakan berkaitan dengan amalan ni, amalan-amalan seseorang itu. Sebab itu dikatakan bahawa dikatakan di sini, dalam hadis ini dikatakan inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dia kata apa? Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli syurga, tetapi bila nak mati itu tuan-tuan, dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum tu tuan, ada perbahasan sikit berkaitan dengan kelahiran tadi, berkaitan dengan kelahiran, sebelum kita pergi jauh tuan-tuan. Dia kata apa? Berkaitan dengan kelahiran ni ada perbahasan berkaitan dengan seorang yang melahirkan anak sebelum ditiupkan roh, ataupun seorang yang keguguran janin sebelum ditiupkan roh, maka itu dinamakan sebagai darah. Maka dia tidak perlu disolatkan, tak perlu dikafankan, tak perlu dimandikan dan sebagainya. Tetapi apabila janin tersebut telah capai usia 4 bulan, maka 120 hari, istilah dia 120 hari, maka telah sampai waktu dia 4 bulan tuan-tuan, dan gugur janin tersebut, maka para ulama di sini mengatakan bahawa dia wajib dimandikan, dan dia wajib untuk dikafankan, dan diberikan, dan dikebumikan, dan dinamakan, dan diakikahkan. Kerana itu adalah hak bagi seorang mukmin, seorang muslim. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, perbahasan berkaitan dengan orang yang andai kata dia dah tahu dah ada masalah pada janin dan sebagainya, boleh tak untuk digugurkan? Jawapan dia boleh, seandainya bawah 4 bulan. 3 bulan dan sebagainya dia tahu ada masalah dan kecacatan pada bayi tersebut, maka digugurkan. Itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau selepas 4 bulan dia nak menggugurkan bayi tersebut, itu ada masalah dari segi perbahasan fiqh. Baik. Jadi di sini tuan-tuan, dikatakan apabila terjadi keguguran setelah ditiupkan roh, maka mayat ini harus dimandikan, dikafani, disolatkan atasnya, dan dikuburkan di tempat penguburannya yang umum kaum mukminin. Bahkan harus diberikan nama, diakikahkan untuknya kerana dia telah menjadi manusia. Baik. Itu perbahasan yang berkaitan dengan anak. Okey, kita masuk perbahasan berkaitan dengan amalan pula. Ada orang tuan-tuan, kita tengok orang tersebut hidup dia soleh. Hidup dia sangat-sangat soleh. Kita tengok dia zuhud, pergi masjid dan sebagainya.
Tapi tuan-tuan, kita tengok pada akhir hayat tuan-tuan, akhir hayat dia berubah. Menjadi orang tak pergi ke masjid, menjadi orang yang tak suka solat dan sebagainya. Akhir sekali mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'udzubillah. Satu kisah tuan-tuan. Kisah ini terjadi di belah Suria, di belah negara Syam pada ketika itu tuan. Terjadi kisah ini tuan-tuan, seorang muazzin. Pemuda ni tuan-tuan, dia muazzin. Hebat tuan-tuan, duduk kat masjid, kerja dia hanya mengazankan apabila masuk saja azan solat. Orang yang melakukan azan ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan banyak pada dia. Allah berikan banyak fadilat kepada orang yang melakukan azan. Maka pada ketika itu tuan-tuan, orang tersebut dia menaiki tangga menara azan untuk pergi ke atas. Tiba-tiba dia ternampak ada sebuah rumah yang lelaki ni dia dah lama azan, dah lama menjadi muazzin. Maka bila dia naik ke atas, dia nampak ada satu rumah ni, yang rumah tersebut adalah perempuan Nasrani dan mempunyai kecantikan yang cantik, yang tertarik kepada dia untuk berkahwin dengan perempuan tersebut. Maka dia terus turun tuan-tuan, dia tak jadi azan, dan dia turun dan pergi ke rumah perempuan Nasrani tersebut dengan perasaan gairah dia. Kenapa tuan dia nak berkahwin dengan perempuan tadi? Lalu perempuan tadi dia kata, tak boleh, aku ni orang Nasrani, engkau ni orang Islam, tak boleh berkahwin dengan orang Nasrani. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Pemuda dia kata apa? Tak apa, aku sanggup untuk tukarkan agamaku, asalkan aku dapat berkahwin dengan kau. Bayangkan tuan-tuan, dia ni orang yang mukmin, orang yang soleh, melakukan azan di masjid, duduk dalam masjid, dan kerja dia ialah melakukan azan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ubah kehidupan dia tuan-tuan, daripada orang yang selama ini soleh, melakukan azan, tiba-tiba sanggup menukar agama dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak berkahwin dengan perempuan yang kafir, perempuan kafirah. Maka ketika itu tuan-tuan, dia tukar agama dia, dan ketika itu dia naik balik tangga dia, dan setelah dia berkahwin, dan dia naik tangga untuk bukan untuk melakukan azan, tapi sekadar untuk naik tangga tuan-tuan. Tiba-tiba ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia jatuh tergelincir daripada tangga tersebut dan mati. Sebab itu kita katakan tuan-tuan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada khatim dia, kepada penghabisan dia. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita satu doa tuan-tuan. Apa yang Nabi ajar kepada kita? Nabi ajar, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Sebab tuan-tuan, yang mempunyai hati ni, yang memegang hati ni siapa? Bukan kita tuan-tuan. Yang memegang hati kita ni adalah Allah Azza wa Jalla. Kita takut tuan-tuan, ya Allah, kita takut tuan-tuan. Amalan yang kita lakukan, kehidupan amalan harian kita dah buat semaksimum yang baik. Kita dah melakukan perbuatan-perbuatan soleh yang baik. Wa na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan, kita minta jauh daripada Allah SWT. Tiba-tiba Allah putarkan hati kita tuan-tuan menjadi orang yang sedemikian. Perkara ini tuan-tuan pernah terjadi kepada jemaah saya tuan-tuan. Orang yang soleh, orang yang baik tuan-tuan. Orang yang rajin pergi masjid bersama dengan solat berjemaah, dengan kuliah agama dan sebagainya. Umur pakcik itu lebih kurang dalam umur 60 tahun pada ketika itu. Dan bagaimana setelah mandi di pencen tuan-tuan, dia tak pernah miss datang masjid, solat berjemaah dan sebagainya. Tapi atas faktor salah memilih kawan, salah memilih kawan, apa berlaku tuan-tuan? Dia terjebak dengan geng-geng mancing, geng-geng memancing. Dan bahkan setelah dia minat pada aktiviti mancing ni tuan-tuan, dia tinggalkan solat berjemaah, dia tinggalkan solat, dia tinggalkan kuliah ilmu. Kenapa tuan-tuan? Semata-mata nak pergi mancing. Pergi sampai ke Muar tuan-tuan, pergi sampai ke Perak, sampai ke Pahang pergi mancing. Kalau dah sampai ke sana tuan-tuan, nak cakap solat bagaimana tuan-tuan? Mungkin ada sebagian orang dia bersolat. Tapi bayangkan tuan-tuan, balik awal pagi, balik pukul 4, nak solat bagaimana? Subuh sampai dikatakan, bini dikatakan subuh tinggal, solat tinggal dan sebagainya. Sehingga kan Allah SWT duga tuan-tuan, bayangkan pada usia 60 tahun, sepatutnya orang dah free dah tuan-tuan, dah hanya memikirkan tentang akhirat. Tapi dia ni tuan-tuan, pakcik ni memikirkan tentang bagaimana nak dapatkan ikan yang banyak, bagaimana nak dapatkan udang yang banyak. Maka tuan-tuan, hampir-hampir bercerai, suami isteri dan sebagainya. Usia 60 tahun tuan-tuan, dah nak hampir bercerai. Kenapa tuan-tuan? Fitnah berkaitan dengan keduniaan ini. Kita tak salah untuk memilih dunia tuan-tuan, tak salah untuk kejar dunia, tetapi kita jadikan keseimbangan. Allah SWT katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansi nasabaka minad dunya. Allah kata,
ambillah apa yang Allah SWT berikan kepada kamu tentang akhirat, tetapi jangan kamu lupakan tentang dunia ni. Maka keseimbangan antara dunia juga akhirat perlu diseimbangkan. Maka tuan-tuan, bila berlaku perkara-perkara sedemikian tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala detikkan balik hati dia tuan-tuan, dia berubah semula tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kita takut orang yang macam ni dia akan terpedaya, dia akan hanyut dengan keduniaan dia, dengan memancing dan sebagainya, akhir sekali mati dalam keadaan sedemikian. Sebab itulah kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa matal insan ala ma asha alaih. Matinya seorang manusia ini berdasarkan kepada apa yang mereka suka lakukan. Kalau dia suka menyanyi tuan-tuan, dia akan mati dalam keadaan menyanyi. Kalau dia suka baca Al-Quran, dia akan mati dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau dia suka buat apa tuan-tuan? Main game, dia akan mati dalam keadaan main game. Maka banyak kali kita lihat tuan-tuan di kaca TV, kita lihat dalam telefon kita tuan-tuan, berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan yang diminat. Orang yang minat main ular, dia akan mati dengan ular tuan-tuan. Orang yang minat bermain basikal sampai 24 jam dengan basikal tuan-tuan. Bukan salah lah untuk main basikal, tapi untuk kesihatan kita tak ada masalah. Tetapi terlampau sangat, sehingga kan kita lupa anak bini kita lupakan tentang solat kita, terlampau asyik sangat sampai bawa tidur dalam basikal dan sebagainya tuan. Jadi nak katakan ketika itu kita perlu berwaspada berkaitan dengan amalan-amalan kita. Kita perlu tengok tuan-tuan, adakah amalan ini mendatangkan faedah kepada kita ataupun tidak. Sehingga kan kita terlampau obses sangat dengan perkara-perkara sedemikian. Orang yang minat main lumba tuan-tuan, dia akan mati dalam keadaan dia berlumba. Begitu juga dengan orang yang minum arak, dia akan mati dengan minum arak. Sebab itu tuan-tuan, Imam Qurtubi rahimahullah taala dia memasukkan dalam satu bab ni tuan-tuan berkaitan dengan matal insan ala ma asha alaih. Seperti mana dinyatakan oleh Imam Qurtubi berkaitan dengan satu kisah. Ketika itu ada seorang soleh yang dia tengok orang tersebut dalam keadaan dalam keadaan tengah nazak. Orang ni dia tengok dalam keadaan nazak. Lalu dia cuba talqinkan orang yang nak mati ni. Dia katakan, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu apa yang terkeluar daripada mulut orang yang nak mati ni tuan-tuan, dia katakan, di manakah duit aku? Di manakah duit aku? Di manakah duit aku? Bila diperincikan tuan-tuan, bila diperlihatkan apakah pekerjaan orang ni tuan-tuan, rupa-rupa orang ni adalah orang yang memang kehidupan dia dengan riba. Dia ni orang accountant, dan dia terlibat dengan riba, dia terlibat dengan duit yang haram dan sebagainya. Akhir sekali dia mati dengan hanya mengungkapkan di manakah duit aku, di manakah duit aku, 1 sen, 2 sen, 3 sen, 4 sen, 5 sen. Itu yang terungkap daripada mulut tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana itu adalah menjadi mainan ketika mana dia hidup dahulu. Maka sebab itulah dalam hal ni ada orang yang hidup dia seperti mana ahli syurga. Tapi ketika mana nak mati ni tuan-tuan, Allah pusingkan hatinya, Allah pusingkan amalan dia, maka dia melakukan amal-amal ahli neraka dan dia mati dalam keadaan ahli neraka. Dan dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW mengatakan bahawa ada di kalangan orang yang kehidupan dia dengan kehidupan ataupun amalan ahli neraka. Kita tengok tuan-tuan, ya Allah, memang tak ada harapan lah ni nak masuk syurga ni. Memang confirm lah masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan. Tetapi rupa-rupa tuan-tuan, ketika mana akhir hayatnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ubah dia menjadi orang yang benar-benar soleh, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadilah dia ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mati pada ketika itu, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Usairim tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW. Usairim ni tuan-tuan, dia merupakan di antara suku daripada kaum Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, kisah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, dia dakwah kelompok-kelompok tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az ni ialah raja ataupun ketua yang paling besar di Madinah pada ketika itu. Ketua yang paling besar pengaruhnya di Mekah ialah Amr bin Hisham, ataupun dinamakan Abu Hakam, ataupun digelar sebagai Abu Jahal. Itu adalah ketua di Mekah yang punya pengaruh yang besar. Tetapi pengaruh yang besar di Madinah ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, sebab itu Nabi katakan bahawa apabila mati saja Sa'ad bin Mu'az, ihtazza, maka bergegarlah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan disaksikan 70,000 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kenapa tuan-tuan? Kerana jasa Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, kerana memasukkan seluruh kelompok suku kaum dia ke dalam agama Islam.
Sehingga kan Yathrib itu terkenal menjadi Madinatun Nabi SAW. Nabi datang ke Madinah tuan-tuan dalam perasaan yang sangat-sangat dialukan oleh kelompok kaum Yathrib. Kenapa tuan-tuan? Peranan Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan. Kerana itulah Allah memuliakan Sa'ad bin Mu'az pada ketika itu. Maka ketika itu ada satu kaum dia yang bernama Usairim. Usairim ni tuan-tuan, dia ni orang yang bila Sa'ad bin Mu'az ajak dia, wahai Usairim, masuklah ke dalam agama Islam, jomlah masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan yang satu. Usairim kata apa, tak apalah wahai Sa'ad, aku masih lagi belum terima hidayah, aku nak kekal lagi dengan agamaku. Maka ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan, ketika mana dalam peperangan Badar, pada ketika itu keseluruhan suku kaum Sa'ad ni tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az ni pergi berperang, dah keluar ke medan peperangan. Maka Usairim ni tuan-tuan, dia tengok, dia tanya, ke manakah semua orang pergi? Dia kata semua pergi berperang. Lalu hidayah Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sampai pada ketika itu. Bayangkan tuan-tuan, orang yang tak pernah melaksanakan ibadat solat, orang yang tak pernah melakukan ibadat-ibadat yang lain, tak pernah beriman kepada Nabi SAW, Allah campak hidayah ke dalam hatinya, terus dia keluarkan pedang tuan-tuan, dia pergi ke medan peperangan. Lalu orang tanya, Usairim, kau nak gimana ni? Hari ni aku beriman dengan Allah dan aku beriman dengan Rasulullah SAW. Lalu dia katakan kepada sahabat dia, katakan, kau tolong sampaikan kepada Nabi SAW salam aku dan aku beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dia hunuskan pedang tuan-tuan dan dia pergi berperang dan dia mati pada ketika itu. Nabi SAW mengatakan bahawa Usairim, orang yang tak pernah melakukan solat tetapi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan bahawa ada orang yang mereka ini melakukan amal-amal perbuatan seperti ahli neraka, tetapi ketika mana saat dia nak mati ni, Allah Subhanahu wa taala ubahkan dia menjadi ibadat ahli syurga dan dia mati dengan ibadat ahli syurga. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ista'maluh, Allah akan mempergunakannya. Sahabat Nabi tanya tuan-tuan, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mempergunakan mereka? Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan mereka itu bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, summa yaqbiduh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Maka ini adalah tanda yang Allah Subhanahu wa taala sayangkan mereka tuan-tuan. Kerana mungkin kita lihat amalan-amalan kehidupan mereka pada ketika mereka muda dahulu banyak terpesong, tinggalkan solat, tinggalkan sekian, tidak berpuasa dan sebagainya. Tapi ketika mana usia mereka itu telah sampai kepada usia dah uzur, dah tua tuan-tuan, mereka melakukan amal soleh, mereka buat sungguh-sungguh pekerjaan-pekerjaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah cabut nyawanya tuan-tuan. Maka alangkah indahnya kematian dalam keadaan sedemikian. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita ni adalah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendai, sebagai orang yang menyeru kepada kebaikan, dan kita bukan ditugaskan untuk menghukum tuan-tuan. Kita nampak bagaimana sekali pula jahat orang tersebut tuan-tuan, bukan tugas kita tuan-tuan, bukan tugas kita untuk menghakimi orang, katakan, kau ni ahli neraka ni, kau tengok muka kau ni tak ada nur langsung, kan, macam tu. Kita katakan orang ni memang confirm ahli neraka, sebab apa? Sebab tak ada nur langsung. Maka ketika itu orang tersebut akan jadi kecewa. Bila jadi kecewa, dia akan cakap, tak apalah kalau aku jadi ahli neraka, biar aku berterusan dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Maka sebab itulah dalam hal tersebut tuan-tuan, kita lihat bagaimana ada satu kisah tersebut berkaitan dengan orang yang dah mungkin saya pernah cerita pada tuan-tuan perempuan sekalian, berkaitan dengan orang yang dia dah bunuh 99 orang, dah bunuh 99 orang. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan, dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertemu, dia cari orang yang paling alim, orang yang paling soleh, seorang yang abid ni kita. Lalu dia bertemu dengan seorang abid ini. Lalu dia kata, wahai orang soleh, aku ni dah bunuh 99 orang. Ada tak ruang untuk aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diperkatakan oleh abid ni, dia kata, kau tak ada harapan ni. Kau memang confirm balik neraka, kau masuk kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka orang yang pembunuh ni tuan-tuan, bila dengar perkataan sedemikian, dia dimarah.
Bila dia dimarah, dia kata dah alang-alang aku masuk neraka, aku terus je bunuh engkau, jadikan 100 orang. Maka dibunuhlah Habib tersebut, maka cukuplah 100 orang yang dibunuh. Maka dalam masa yang sama tuan-tuan, dia masih lagi rasa nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih lagi ada keinginan dia kata tak boleh. Aku mesti tak boleh berkekalan dengan pembunuhan ni. Aku mesti bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku mesti bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal yang baik. Maka dia katakan, di manakah orang yang alim? Sebab itu perbezaan antara abid dengan alim lain tuan-tuan. Dia tanya di manakah orang alim? Maka ketika itu dia katakan, di hujung kampung sekian-sekian ada orang alim. Maka dia bertemu dengan orang alim tersebut, maka dia katakan, wahai orang alim, wahai syekh, aku ni dah bunuh 100 orang. Ada tak ruang untuk aku bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu syekh ni mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah untuk menutup pintu-pintu taubat selagi mana orang tersebut nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan syarat, engkau mesti keluar daripada negara engkau, kerana di situ banyaknya orang yang fasik, orang yang membuat dosa. Dia khawatiri engkau bertaubat, nanti engkau akan patah balik kepada amalan-amalan buruk engkau. Maka ketika itu tuan-tuan, dia berhijrah. Bila dia berhijrah tuan-tuan, nak katakan ini yang Allah SWT ubah sifat mereka ini daripada melakukan perbuatan yang buruk. Allah SWT jadikan mereka ini orang yang soleh dengan muwafaqat, dengan kesepakatan pada amalan-amalan mereka. Maka berhijrahlah mereka tuan-tuan, berhijrah dia ni ke satu tempat, ke satu destinasi. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tarik nyawanya tuan-tuan. Allah tarik nyawanya dan matilah orang tersebut. Maka datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Maka malaikat azab katakan, ini adalah bagian aku. Kenapa? Dia dah bunuh 100 orang. Ini adalah bagian aku. Maka malaikat rahmat katakan, tak boleh. Dia dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan, okey, tak apa. Sekarang ni kita ukur manakah jarak yang lebih dekat daripada tempat dia berhijrah ke tempat yang nak dia berhijrah, daripada tempat asal dia ke tempat dia nak berhijrah. Maka kalau andai kata dia dah dekat dengan tempat dia nak sampai ni, maka itu adalah bagi aku, itu malaikat rahmat. Dan kalau dia hampir dengan tempat dia asal dia, maka itu bagian engkau tempat untuk mengazab dia. Maka diukur tuan-tuan, maka ketika itu dapati tempat dia nak sampai ni lebih dekat berbanding tempat asal hijrah dia tuan-tuan. Maka ketika itu malaikat rahmat mengambil dia, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini tuan-tuan kita nak tahu bahawa ada juga satu hadis Nabi SAW mengatakan bahawa innamal a'malu bi khawatimiha kal wi'a idza taba lahu taba asfaluhu fa idza khabusa a'lahu khabusa asfaluhu. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung pada penutup-penutupnya, seperti wadah ataupun seperti satu tempat timba yang apabila baik di atasnya, nescaya baik pula bawahnya, dan apabila buruk atasnya, maka nescaya buruklah pada bawahnya. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kesian tuan-tuan, ada orang yang mereka ini menjadi tabiat kehidupan mereka sampailah mereka meninggal dengan amal-amal yang buruk, tidak pernah melakukan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan mereka menyangka kehidupan mereka akan kekal panjang lama dan sebagainya. Sedangkan seperti mana kita dibahaskan oleh para ulama berkaitan dengan ajal ni tuan-tuan, ajal ini dia tidak ada kaitan dengan pewarisan. Ajal ini tidak ada pewarisan. Sebab itu kadang-kadang kita dengar tuan-tuan orang cakap dia ni umur dia panjang. Sebab apa? Sebab atuk, onyang dia, nenek dia apa semua umur panjang. Jadi bila atuk, nenek, moyang dia semua umur panjang, dia ni pun umur panjang. Tak tuan-tuan, dia tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Bahkan kita tengok kadang-kadang ada orang yang atuk dia umur panjang tapi cucu dia umur pendek. Kadang-kadang atuk dia umur pendek tapi cucu dia umur panjang. Kadang-kadang sedemikian. Maka sebab itulah dalam hal tersebut kita tidak boleh mengatakan bahawa orang kata bila kau nak bertaubat, nantilah dulu lepas pencen sok aku bertaubat kepada Allah SWT. Bila nak datang musalla, bila nak datang masjid ni, tak apalah sok lepas pencen sok aku datang masjid. Kadang-kadang tuan-tuan, kita takut kita tak sempat tuan-tuan. Kita menyangkakan bahawa umur kita panjang. Kenapa kau lepas pencen? Oh, atuk aku umur mati 100 tahun. Mak aku mati lebih kurang dalam umur 80 tahun. Ayah aku mati umur 90 tahun. Mungkin aku mati lebih kurang antara itu jugalah. Betapa yakinnya tuan-tuan dia kata dia akan mati dalam umur tersebut. Sedangkan umur dan ajal ini adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah kata, kamu tak tahu besok pagi kamu akan dapat apa. Kadang-kadang kita dapat rezeki, kadang-kadang kita tak dapat. Besok pagi kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Kadang-kadang besok pagi pun apa yang kita
rancang pun tak terjadi. Kenapa tuan-tuan? Kerana ajal telah mendahului kita. Dan Allah bagi tahu, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kamu takkan tahu di bumi manakah kamu akan mati. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan lahir dekat Malaysia, meninggal dekat Zimbabwe tuan-tuan. Ada orang lahir dekat Rembau, dekat Rembau, meninggal dekat Melaka. Ada orang lahir dekat Melaka, meninggal dekat Mekah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tuan-tuan di manakah kita akan meninggal. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, taubat kita tidak boleh ditangguh. Kita bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu tuan-tuan, kita melakukan amal buruk, kita tahu kita ni dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taubat itu adalah taubat yang perlu untuk dilakukan setiap masa. Bukan hanya tunggu pada waktu malam baru kita nak taubat. Tak, kita takut tuan-tuan, kita balik ajal kita pada ketika itu. Ada orang tuan-tuan, dia ingat dia boleh sempat untuk sampai ke rumah. Rupa-rupa dalam perjalanan balik ke rumah tuan-tuan, dia aksiden meninggal pada ketika itu. Ada orang dia kata nak taubat pada waktu malam, tiba-tiba dia masuk bilik air tuan-tuan untuk mandi, tiba-tiba tergelicik mati, terempat kepala tuan-tuan. Pada ketika itu dia tak sempat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam amalan ni sebagian ulama mengatakan dalam amalan syarat untuk diterima amalan ialah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan firman Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mukhlis, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjalankan agama yang lurus. Sebab itu Allah katakan wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Allah, maka sekali-kali tidaklah akan diterima amalan ataupun agama itu daripadanya, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, kita lihat ada orang yang lahir dalam keadaan kafir tetapi mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita lihat perbahasan berkaitan dengan kenapa matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sikit lagi tuan-tuan katakan, kenapa matinya seorang itu dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, dikatakan orang yang mati dalam su'ul khatimah ini kerana amalan-amalan yang dilakukan ketika mana mereka hidup menjadi kecanduan bagi dia. Contoh maksiat yang dilakukan tuan-tuan. Maksiat dilakukan ni tuan-tuan menyebabkan mereka ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, Sufyan sentiasa gundah gelana dengan amalan-amalan perbuatan yang telah beliau lakukan, dan juga gundah dengan penutup amalan-amalan yang dilakukan. Dan kadang-kadang beliau menangis dan berkata, aku khawatir kalau aku tercatat di Lauh Mahfuz sebagai orang yang celaka. Dan beliau juga kadang-kadang menangis dan berkata, aku khawatir iman akan dicabut dariku ketika mana kematian menjelang. Sebab itu tuan-tuan, antara penyebab juga kematian dalam keadaan su'ul khatimah dan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tuan-tuan adalah kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala merupakan orang yang suka berburu. Suatu hari tuan-tuan, Imam Al-Bukhari dia pergi ke hutan, lalu dia berburu. Ketika mana dia menarik anak panah tersebut tuan-tuan, terkena pada pintu pagar rumah orang. Lalu dia berhentikan terus berburu tuan-tuan. Dia suruh gulam dia, dia punya orang suruhan dia kata, kau pergi jumpa tuan rumah ni, katakan Imam Bukhari minta maaf kerana telah tersalah membidik anak panah sehingga menyebabkan pintu pagar tersebut terkeluar sikit. Lalu apa dikatakan kepada tuan rumah tadi? Dia katakan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dia kata kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala rumah ni roboh pun tak ada masalah, dia kata. Lalu disampaikan kepada Imam Al-Bukhari. Lalu ketika mana sampai saja berita tersebut kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, apa dia lakukan tuan-tuan? Imam Al-Bukhari rahimahullah taala terus sujud syukur dan dia terus mensedekahkan beribu-ribu dinar kepada orang-orang di sekelilingnya, kerana bersyukur pada Allah SWT dia tidak ada musuh dengan manusia pada ketika itu. Di khatiri tuan-tuan, bila kita ada musuh dengan manusia tuan-tuan, ketika mana kita hidup ni dulu tuan-tuan, kita takut itu adalah penyebab di antara kita akan diazab di dalam kubur dan menyebab kepada kita untuk jadi su'ul khatimah ketika mana kita mati. Sebab itu tuan-tuan, orang ni tuan-tuan, kita jangan buat musuh.
Mungkin barangkali ketika mana kita ada kuasa, kita ada pangkat tuan-tuan, kita buat orang semua musuh. Kita ada dendam dengan orang, kita buat jadi musuh. Kita tak puas hati dengan orang, kita buat jadi musuh. Ketika mana kita ada pangkat ni tuan-tuan, memang kita boleh buat apa saja. Tapi ketika mana pangkat kita dah dicabutnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak ada pangkat tuan-tuan. Ketika itu tahulah kehinaan kita di mana tuan-tuan. Maka ketika ini tuan-tuan, kita ada pangkat ke, kita tak ada pangkat ke tuan-tuan, pastikan kita memandang manusia dengan pandangan yang mulia. Kita jangan pandang orang dengan pandangan yang hina tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Itu merupakan salah satu daripada sebab diazabnya orang ke dalam kubur dan dijadikan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebab itu kita katakan dalam hal ni Nabi SAW sentiasa membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan di atas pertemuan kita walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita dengan ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memasukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita akan masuk kepada hadis yang kelima, iaitu hadis berkaitan dengan bid'ah, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang bersama-sama dalam kuliah online ini, insya-Allah.